Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita buka bertemu kita lagi dalam kelas kita hari ini, insyaAllah. Hari ini Ustaz akan sambung lah. Hari itu kita dah tengok dah serba sedikit tentang unit 9 bahan buangan. Jadi hari ini kita akan tengok slide, dan juga hari itu kita belajar dalam bentuk buku teks. Okey, buku teks. Jadi insyaAllah hari ini kita akan tengok slide dan kita akan cuba jawab lah soalan dalam buku Mesra Digital, insyaAllah. Sebelum tu minta anak-anak komen nama lah, tulis nama noh. Tulis nama dalam ruangan komen, mesej yang dalam tu lah kan. Kita boleh mesej tu, tekan tulis nama lah, tulis nama masing-masing untuk Ustaz semak kehadiran nanti ya. Baik. Okey, antara isi kandungan hari ini kita akan belajar 4 perkara. Yang pertama, bahan buangan. Nama dan kelas sekali lah, senang Ustaz nak rekod nanti. Okey, yang kedua, jenis bahan buangan. Yang ketiga, amalan pengurusan bahan buangan. Yang keempat, pengurusan bahan buangan secara terancang. Okay, so kita akan go through satu persatu lah. Okey. Okey, untuk bahan buangan. Okey, untuk bahan buangan, yang pertama definisi bahan buangan. Okey, bahan buangan ialah bahan yang tidak diperlukan lagi dan tidak mahu disimpan. Okey, bila mana melibatkan definisi, anak-anak kena ingat. Okey, kena ingat, kena kata apa? Kena hafal lah istilah ni. Okey, istilah kena hafal. Bahan buangan ialah bahan yang tidak diperlukan lagi dan tidak mahu disimpan. Okey, kalau Ustaz semak balik yang soalan periksa pertengahan tahun hari itu, ramai daripada anak-anak sekalian jawab tahu apa nak kena. Mungkin lupa dah kot teknik cara macam mana kita nak jawab soalan melibatkan definisi. Tak ramai yang betul. Jawapan belakang tu betul, tapi bila mana tak lengkap, jawapan jadi salah. Okey, so kena tulis balik. Kena tulis balik apa yang dia minta kat kita lah. Bagi contoh, kalau soalan topik bahan buangan ni, tajuk dia ni, kena tulis bahan buangan ialah. Okey, bahan buangan ialah. Kena tulis macam tu. Bahan buangan ialah bahan yang tidak diperlukan lagi dan tidak mahu disimpan. Okey, so ada dua lah kat sini. Mungkin ada bahan buangan tu kita perlukan. Bagi contoh, kertas kosong, kertas tu kita tak guna lagi. Tapi duduk kat tepi, duduk ataupun duduk dalam lemari ya. So dia tidak dikira bahan buangan lah, sebab kita masih perlukan lagi. Ada bahan yang kita tak perlukan, tapi kita nak simpan juga. Bagi contoh dia, bahan yang kita tak perlukan tapi kita nak simpan. Contoh, basikal. Basikal waktu kita umur 2 tahun, 3 tahun dulu. Basikal tayar 3, tayar 4 tu. Ada tayar tepi pula kan. Ataupun tayar 3. Dengan kayuh kaki, kayuh kat depan tu. Tempat kayuh tu ada dekat tayar. So, bahan tu, adakah lah ni kita perlukan? Lah ni kita tak perlukan, tapi mak ayah kita nak simpan juga. Mungkin ada adik lagi ke yang nak main. So, benda tu masih bermanfaat untuk kita, so that dia kita tak kira sebagai bahan buangan.
So bahan-bahangan ni secara umum dia kita tak perlukan, dan juga kita tak mau dah. Kita tak mau simpan dah. Okey, so terbahagi kepada dua jenis. Bahan-bahangan ni terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama bahan buangan terbiodegradasikan dan yang kedua bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Okey. Okey, so kita dah tengok yang pertama tadi definisi bahan buangan. Okey, so kita akan tengok pula untuk jenis bahan buangan. So yang pertama bahan buangan terbiodegradasikan ialah bahan buangan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma. Ni ialah orang kata apa? Definisi yang kedua dalam topik 9 ni. So, definisi yang kedua, bahan buangan terbiodegradasikan ialah bahan buangan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma. Okey, so bila mana dia boleh direputkan oleh mikroorganisma, kita dah tengok topik mikroorganisma ni dalam unit 3 mikroorganisma. Okey, so bila kuman ataupun mikroorganisma yang ada di sekeliling kita ni makan ataupun dia membantu dalam pereputan bahan-bahan buangan, maka dia akan menjadi nutrien. Okey, so ada contoh dia, ada empat jenis, 4 kategori bahan buangan. Yang pertama kertas, yang kedua sisa-sisa makanan, yang ketiga bahan kumuh dan bahan tinja. Contoh bahan kumuh kita belajar waktu kita ada jam 4 dulu. Kita ada 3 jenis. Bagi contoh, bahan kumuh yang dikeluarkan oleh manusia, kita menghasilkan karbon dioksida. Kita menghasilkan karbon dioksida peparu. Kalau kulit menghasilkan peluh. Dan juga yang ketiga bahan kumuh yang ketiga ialah ginjal, menghasilkan air kencing. Okey, so 3 bahan kumuh dan bahan tinja iaitu najis kita lah. Okey, so bahan kumuh dan bahan tinja ni juga merupakan salah satu contoh bahan buangan terbiodegradasikan. Okey, boleh dekat tu no? So bahan buangan terbiodegradasikan ialah bahan buangan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma, yang tu kita panggil terbiodegradasikan. Istilah ni panjang. So kena satu persatu lah. Okey, nak sebut sampai terbelit-belit lidah. Okey, tu insya-Allah boleh sebut lah. Okey, dia ada terdiri daripada 7 suku kata. Okey. Okey, so kita dah tengok jenis yang pertama, so kita tengok pula jenis yang kedua. Bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Yang tadi bahan buangan terbiodegradasikan, yang ni pula tidak. Okey, so bila tidak, dia orang kata apa? Tidak boleh direputkan. So untuk definisi dia pun hanya bertambah tidak. Tadi boleh, yang ni tidak boleh. So bahan buangan tidak terbiodegradasikan ialah bahan buangan yang tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Tadi boleh reput, bila reput jadi baja, jadi orang kata nutrien, menghasilkan nutrien. So untuk tidak boleh, maka dia akan menyebabkan pencemaran. Pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran bau, pencemaran tanah. Okey. So pencemaran lah. Banjir, bila mana air banyak tersumbat, longkang tersumbat, parit tersumbat, sungai tersumbat. So maka menyebabkan banjir. Okey, contoh banjir kilat lah di setengah tempat kan. Kalau kata kita, kawasan kita ni bagi contoh kepala ayak yang tu orang kata apa, datang dengan sekelip mata lah. Okey, hujan yang banyak dan sebagainya. Ni kalau bagi contoh di bandar-bandar, duk tak duk sat-sat ayak naik. Tengah pekan boleh banjir sebab mungkin berlaku masalah dalam sistem peparitan. Ayak tu tak boleh nak pi, ataupun longkang tu jadi tersumbat, maka boleh berlakunya banjir.
Okey, yang ketiga pembaziran tenaga. Tenaga untuk kita memusnahkan, kita menguraikan, kita nak pastikan dia ni dilupuskan. Okey, so menyebabkan pembaziran tenaga. Dan masalah kesihatan, bagi contoh kalau kata tin-tin minuman, contoh tin sardin ke kan, bentuk tin ayak boleh takung. So bila ayak boleh takung, maka nyamuk dia boleh bertelur. Bila nyamuk boleh bertelur, maka menyebabkan pembiakan nyamuk. Mai nyamuk Aedes kena denggi. Mai nyamuk Anopheles, malaria. Kita ada belajar kan dulu, waktu unit 3 itu, penyakit-penyakit yang berjangkit melalui pembawaan nyamuk. Okey, so salah contoh dah tu. Yang itulah nyamuk Aedes bawa denggi, menyebabkan penyakit denggi, demam denggi. Kita ada kalau nyamuk Anopheles boleh menyebabkan malaria. Okey, malaria. Okey. So, itu masalah kesihatan. So, ada 4 kategori jenis bahan buangan yang tidak terbiodegradasikan. Yang pertama kaca, yang kedua logam, yang ketiga plastik, dan yang keempat sisa toksik. Okey, dalam sisa toksik ni dia ada pembahagian dia pula. Ada banyak jenis-jenis dalam sisa toksik ni secara umum, sisa toksik. So, amaran. Simbol bekas bahan toksik. Dalam bahan toksik tu dia ada simbol dia. Okey, anak-anak boleh rujuk lah dalam buku teks muka surat 150 151. Okey, sebelum terlepas pandangan boleh tengok kat situ, boleh baca dalam buku teks untuk pemahaman yang lebih lanjut. Okey, bahan yang mudah terbakar, ada gambar api ni mudah terbakar. So makna kata kalau kata kita buh dia ni bila sambat dengan api mudah meletup dan sebagainya. Contoh botol spray orang kata apa, botol spray nyamuk kan, selalu dulu jangan duk buat lah, duk pituk botol spray nyamuk ni pi masuk dalam unggun api, meletup dah. Jangan beli tong gas sudah. Tong gas lagi jam. Okey, baik. So mudah terbakar. Yang kedua, mengandungi bahan beracun. Biasanya ni kita boleh tengok dalam racun-racun lah. Racun-racun kalau mak ayah kita buat bendang, dia ada racun-racun tu kan. Racun-racun. Tong racun tu dia ada dalam lambang tengkorak ni. Ataupun racun tikui ke, racun semut ke, anai-anai dan sebagainya. Dia ada lambang tengkorak. Tak boleh makan. Makan mampus. Okey, yang ketiga ni gambar radioaktif. Mengandungi mikroorganisma berbahaya. Ataupun biasanya kita jumpa benda ni dekat klinik, hospital. Dia kalau misi doktor, dia akan buh dalam paket plastik warna kuning tu. Ataupun dekat tong sampah warna kuning. Dia ada lambang benda ni. Okey. Siapa pula? Ada lili. Okey, ada lili. Okey, yang keempat, mengandungi bahan berasid. So bahan berasid yang ni boleh menyebabkan hakisan lah. Hakisan pada kulit kita, pada logam. Okey, sekiranya tertumpah atas anggota badan kita lah. Okey, so ni antara salah satu empat simbol. Ada banyak lagi sebenarnya, tapi ni yang terkandung dalam buku teks. Untuk lebih lanjut, anak-anak boleh tengok dalam boleh cari maklumat dalam internet dan sebagainya. Okey. Okey, so kita dah tengok yang kedua, jenis bahan buangan. Okey, kita masuk pula topik yang ketiga, amalan pengurusan bahan buangan. Okey, amalan pengurusan bahan buangan ni anak-anak boleh rujuk dalam buku teks muka surat 156 dan 157. Okey, 156 dan 157.
Okey, untuk amalan pengurusan, yang pertama membungkus dan mengikat bahan buangan. Okey, so bagi contoh sampah kita lah. Sampah kat rumah kita, bila kita nak pergi buang, kita buang dalam beg plastik kan. So contoh sisa-sisa makanan, roti tak habis, plastik bungkusan dan sebagainya, bila kita buang dalam beg plastik kita tu, sama ada beg plastik kecil ataupun beg plastik besar, maka kita kena ikat pula. Okay, sebab apa kena ikat ni? Ikat ni yang pertama untuk mengelakkan bahan-bahan buangan yang duduk dalam plastik tu keluar, ataupun kucing kucing buat kerja duk cari-cari makanan kan. So yang tu untuk mengurangkan yang tu, untuk mengelakkan yang tu. So kita kena bungkus dan mengikat bahan buangan. Okay, yang kedua, mengasingkan bahan buangan mengikut jenis. Yang ni jaranglah kita buat. Biasanya hanya untuk bila mana kita nak orang kata apa, kita nak memasukkan ke dalam tong kita semula, baru kita asin. Biasanya di Malaysia ni jarang. Payah nak jumpa orang beli asing semua tu. Biasanya kita buh semua sekaligus, semua dalam satu plastik. Satu ustaz nak kongsi lah kan, kalau salah satunya di negara Jepun. Negara Jepun dia mengasingkan banyak. Orang kata apa, dia tak buang supaya macam kita ni. Kita semua pun dalam tu. Silap hari bilang kerusi pun ada dalam tong sampah tu. Tong sampah tepi jalan tu. Kerusi pun ada. Semua buh kahwin tuk tong tu lah. Tapi kalau apa yang masyarakat Jepun buat, ni antara kebaikan yang kita boleh orang kata apa, kita boleh ambil lah daripada apa yang depa amalkan. Depa asing semua segala mak nenek ni. Ada kalau kertas depa asing, depa tak buang tiap-tiap hari. Ada hari-hari dia pula untuk lori macam environment idaman tu mai kutip. Okey, hari ni kertas saja, esok botol saja. Kalau kata hari ni kertas tapi kita pi buh botol, depa tak ambil tahu. Okey, so tu etika depa, amalan depa. So yang depa buatlah. Tu depa dah buat lama dah. Okey, kita tak mampu lagi. Okey, so tu mula daripada kita lah kan. Kalau kita duk tengok dalam iklan dalam TV kan, ada yang pasal duk kutip sampah tu. Ada orang tu pergi kutip sampah, lepas tu orang lain tengok. Orang lain tu pula dia buat pula kutip sampah, ada orang tengok. Tu untuk menjaga kebersihan di sekitar kita. Okey, so asing mengikut jenis. Kalau kata retak-retak duduk sekali, besok kita nak pergi jual kat clean botol clean botol main rumah ke dan sebagainya, dia buat asing. Botol dia timbang lu. Botol kaca pula. Okey, kertas. Tu kita panggil pengasingan mengikut jenis. Yang ketiga, menyediakan bekas khas untuk minyak dan bahan kimia. Yang ni ialah biasa kita boleh tengok kalau kata kamu pi kedai pomen kereta, kedai pomen motor, dia ada tong minyak tu, tong tinggi tu. Itulah. Okey, gunakan bekas khas. Minyak-minyak yang tak habis ni dia akan buang masuk dalam tu. Jadi minyak hitam lah kan. Depa salin minyak hitam tu, depa tuang masuk dalam tu. So minyak dia tak boleh lah dia lepas masuk dalam longkang, satgi boleh menyebabkan pencemaran air. Okey, pencemaran air. So sediakan bekas khas. Yang keempat, menghasilkan baja kompos. Ni baja kompos ni baja yang daripada sisa-sisa makanan. Okey, sisa-sisa makanan dibuat baja. Biasa selalu tanah baja kat rumah kita ni tempat mak ayah kita bakar sampah lah. Kan, bila bakar daun-daun pokok, rumput dan sebagainya, lama-lama dia akan mendap-mendap kat situ. Tanah tu elok tanah bakar. Tanah yang
orang kata apa, subur dengan pelbagai nutrien yang ada kat situ. So bagus. Sebab baja kompos ni membekalkan sumber nutrien kepada tanah. So ada teknik dia lah. Kalau kamu tengok dalam muka surat 157 tu, cara-cara nak menghasilkan baja kompos. Nanti kita tengoklah kalau ada ruang dan masa yang ada, InsyaAllah kita akan cuba buat lah. Sebab kita pun mengaji sampai bulan 2. Nanti jenuh mengaji. Kamu tak habis lagi noh. Bulan 2 baru habis. Kulah rendah. Okey. Baik, dan yang kelima, cara pengurusan bahan buangan, kita lakukan langkah 3R. 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce, kurangkan. Reuse, guna semula. Recycle, kitar semula. So, kita akan tengok untuk langkah 3R ni. Ni ialah cara pengurusan lah. 5 cara pengurusan bahan buangan. Okey, so langkah 3R. Reduce tadi apa dia? Reduce ialah kurangkan penggunaan bahan buangan seperti beg plastik. Biasa kalau kata kita pi supermarket, kita pi mana-mana lah kan. Biasanya mereka akan mengamalkan hujung minggu cah 2 kubang. Cah 20 sen untuk beg plastik. Itu adalah salah satu cara untuk mengurangkan penggunaan beg plastik. Ataupun kalau kata lagi bagus, dulu-dululah mula macam dekat Tesco dia ada beg dia. Kat Long Wan ni tak nampak lagi lah. Tak nampak, tak tahulah kalau ada. Tapi tak ada lah beg Long Wan. Beg kain. Biasanya mereka buat beg kain. Okey, beg kain untuk bawa barang-barang buh dalam tu. Okey, tapi dulu kalau saya ingat ustaz dulu, ustaz biasalah pengalaman Tesco lah. Tesco dia ada beg dia. Okey. Kalau ni beg kain tu ada macam-macam. Boleh beg tu bawa buh semua dalam tu. Tapi biasa kita akan tengok jugalah. Okey. So yang tu cara untuk mengurangkan penggunaan beg plastik. Tapi kalau kita buat tu mula daripada kita lah. Okey. Orang lain tengok, mungkin orang lain akan ikut dan sebagainya. Itu memberi kebaikan yang besar lah. Okey. Yang kedua, reuse, guna semula. Guna semula atau pelbagalkan penggunaan bahan buangan. Ni biasa mak ayah kita lah, mak kita tanam pokok dalam tayar. Buh tanah dalam tu. So buat pasu bunga, buat hiasan. Botol, keting gantung kan. Dia ada bunyi, boleh buat macam-macam. Okey, tu kita panggil guna semula. Kita guna balik barang-barang yang buangan ni untuk dijadikan barang yang baru lah. Okey, so biasanya kalau negara kita banyak pasu bunga ni lah kan. Dekat rumah penuh tatak. Elok lah. Okey, daripada tok saja kan, bakar saja dan sebagainya. Okey, tu tayar. Okey, dan yang ketiga, recycle. Kitar semula bahan buangan yang lama menjadi bahan buangan yang baru. Okey, contoh ni lah biasa kita didedahkan dengan recycle lah. Okey, kita semula. So dalam recycle ada berapa jenis tong? Ada banyak Okey, ada banyak. Biasa kalau di negara kita ada 4 warna yang biasanya kita boleh tengok dekat tempat kita semula ataupun pi jalan. Okey, so tong kita semula ada 4 warna ni. Kalau di negara kita ada. Okey. Biasa kita boleh tengok tong-tong kita semula ni, yang pertama kat masjid, yang kedua dekat sekolah, yang ketiga dekat pusat-pusat pentadbiran. Okey, sekolah kita tak ada lagi lah. Dulu duk minta agak tapi lalah sengak sunyi macam tu lah. Tapi kat masjid Guak ada. Masjid Guak ada. Lagi kat mana lagi kalau sekitar Guak Cepedak ni. Dekat tak ada ingat yang tu lah kan, masjid Guak tu lah. Okey, masjid Augusta ada. Tempat lain mungkin ada lah. Okey. So untuk jingga ataupun oren. So untuk tong jingga ataupun tong oren ni, kegunaan dia untuk kita masukkan bahan logam, aluminium, besi, apa lagi, besi, aluminium, keluli, macam logam lah, logam.
So ataupun rim basikal besi tu kan. So logam masuk dalam tong warna oranye. Okey, dan juga plastik, botol-botol plastik, kaca, botol plastik, mainan plastik, semua bahan plastik masuk dalam oranye. Kalau kaca, tong warna coklat. Tong warna coklat untuk kaca. Tong warna biru untuk kertas. Dan juga tong warna hijau duk tepi jalan tu hanya sepatutnya khusus untuk sisa-sisa makanan. Tapi kita buang semua dalam tu. Okey, tong warna hijau ni untuk sisa makanan. Tapi ada environment idaman tu marah kita. Dah memang tu orang kata apa? Budaya. Okey, kita semua benda kita buang semua kali. Macam mana depa nak proses? Okey, tekoh ustaz biasalah pengalaman. Ustaz jumpa orang. Dia orang kata apa? Tu merupakan salah satu rezeki dia lah. Okey, dia cari semua apa barang yang ada dalam tong sampah ni. Mungkin ada barang tu kita rasa tak perlu tapi orang lain lebih memerlukan. Sebab tu kalau kata rosak sikit-sikit, kalau kata boleh perbaiklah. Okey, kena ada sayang pada itulah barang tu. Okey, kalau kata betul dia tak boleh guna baru kita tak ubah kan. So kadang-kadang orang memerlukan benda tu. Kita rosak sikit hari ni. Okey, so elak-elakkanlah benda tu. Okey, baik. So kita dah tengok 4 jenis tong kita semula. Okey, siap. 3 benda. Laju noh. Tak apalah. Dengar sambil lalu lah. Sambil lalu sekejap nanti boleh tengok balik rakaman ni. Okey, senang untuk anak-anak belajar balik. Boleh baca dalam buku teks untuk tengok balik. Boleh search dalam YouTube. Ada macam-macam cikgu-cikgu lain kongsi kan ilmu untuk yang ni lah. Macam topik ni ada macam-macam topik kita boleh belajar. Jadi kita mau belajar. Okey, so yang keempat kita pergi pula yang keempat, pengurusan bahan buangan secara terancang. Okey, secara terancang bahan buangan domestik lah. Sampah-sampah tu lah biasa mudah, cara mudah sampah-sampah yang ada dekat tepi jalan tu, dalam tong tu. Siapa yang urus dia? Dia diuruskan secara terancang oleh pihak berkuasa tempatan. Contoh tempat kita, environment idaman. Okey, ni tempat kita lah. Ada tempat lain, nama lain pula. Ada alam flora, ada macam-macam lagi. Syarikat-syarikat yang, kata apa, yang melakukan proses pembersihan ni lah. Okey, so tempat kita kenal dengan idaman lah. Idaman. So, yang ni lah. Famous. Okey. Okey, so macam mana mereka buat? Yang pertama, mereka kutip bahan buangan ini, dikutip dan dihantar ke pusat pengumpulan sampah. Biasa kalau tempat kita, kalau kat Guang Cepedak ni, dekat jalan nak pergi Pondok Haji Majid, Tafiz tu kan, dia ada. Dululah, ala ni pun memang duk ni lagi, duk on lagi kat situ. Okey, dia jadi bukit dah. Dulu waktu start kecil-kecil lah. Nampak lapang lah ni, pokok pun besar depan tu. Memang atas dia pergi lunggu atas lah, tak nampak dah kat bawah ni. Sebab nampak hutan dah. Okey, kalau dulu waktu start kecil-kecil duk ronda kot ni kan, memang tengok lah, memang banyak lah. Okey, so pusat pengumpulan sampah. Tapi kat situ dia tak tidak membuat proses pengasingan lah. Ni mungkin kat tempat lain lah. Ni lebih pada kaedah. So bila pergi ke pusat pengumpulan sampah, maka sampah-sampah tu akan diasingkan mengikut jenis. Ni teknik dia lah, cara dia pengurusan secara terancang. Mereka kena asing pula. Asing yang mana bahan yang boleh dikitas semula akan dikitas semula. Yang mana bahan yang tak boleh dikitas semula akan dibakar dalam incinerator dan dilupuskan. Okey, dia hapus. Dia bakar lah. Dia bakar, maka untuk mengelakkan pencemaran dan sebagainya, baru dilupuskan. Okey, so ni prosedur dia, teknik cara dia. Okey, so sebagai rumusan, kita nak habis dah slide nota ni. Nota ni nak habis dah. So rumusan ni nak boleh tengok balik lah. Okey, secara lanjut tentang penjelasan setiap topik tu. Okey, nanti Ustaz kongsikan slide ni. Dan pastikan anak-anak buat nota, salin nota ni
Nota ringkas ni Ustaz suruh salin nota padat ni Nota padat ni dalam buku teks, buku nota kamu. Okey, so nota padat ni. Okey, kita take 5. Bahagian part 2 kita. Okey, untuk buku, so sediakan buku di tepi beserta dengan pen, dengan pensil. Okey, kita nak sambung lebih kurang dalam baki 3 hingga 5 minit ni, tak tahulah dan kot. Kita ambil lajak sikit lah 5 minit. Okey, so buku sedia no? Buku buka muka surat 83. Okey, muka surat 83. Okey, baik. Muka surat 83 no. Semua sekali boleh buka buku. Bahan buangan. Okey, topik bahan buangan. Okey. Soalan A. Kita baca soalan. Raja di bawah menunjukkan beberapa jenis bahan buangan. Okey, ada botol kaca, surat khabar, beg plastik, tin aluminium. Berikan maksud bahan buangan. So, ni boleh lebih kepada definisi lah kan. Soalan tanya maksud. So, bahan buangan ialah. Ingat no, kena tulis yang tu balik. Kena ambil balik yang belakang ni. Bahan buangan ialah bahan-bahan yang tidak diperlukan lagi dan tidak mahu disimpan. Okey, salin. Salin cepat. Sambil tengok, sambil salin kah? Kita akan go through cepat ke? Kita tak ambil masa lama lah. So, kena salin laju-laju. Okey, dah. Siap? Anas, siap dah Anas? Okey, dah no? Siap dah? Siapa dah siap? Okey, tak apa. Kita terus. Okey. Bawah dia. Kelaskan bahan buangan. Okey, so kita ada pengelasan mengikut bahan-bahan jenis bahan buangan. So, dalam kita kena ambil berdasarkan rajah di atas. Tak boleh ambil yang lain lah, yang luar. Okey, so rajah di atas ada 4 benda ni. So, kita masukkan mengikut kategori dia. Okey, so kertas, surat khabar, logam, tin aluminium, plastik, beg plastik, kaca, botol kaca. Okey, so yang tu lah. Okey, boleh salin kah? Tak dan nanti boleh tengok balik video kita ni, insyaAllah. Okey, C. Antara yang berikut, yang manakah merupakan bahan buangan yang terdiri daripada sisa organik? Sisa organik ni ialah sisa-sisa makanan. So, belah kiri lah. Okey, belah kiri sisa organik. Okey, boleh no? Kita tengok 83, 84. Kita nak pergi laju sikit, masa sikit ke? Ni sikit je. So, okey. 84, buka surat sebelah. Bahan buangan. Rajah di bawah menunjukkan 2 jenis bahan buangan. So, bahan buangan ada terbahagi pada X, ada terbahagi kepada Y. Tadi kita tengok jenis bahan buangan ada 2. So, X ialah nama dia kita panggil bahan buangan terbiodegradasikan. Y, bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Ini contoh-contoh dia lah. Okey, so X terbiodegradasikan, Y tidak terbiodegradasikan. Tapi kena tulis bahan buangan. Tak tulis yang ni salah. Sama juga dengan daya tolakkan dengan daya tarikan. Tak tulis daya salah. Okey, tak lengkap. Istilah tu tak lengkap. So, yang ni kena tulis bahan buangan terbiodegradasikan. Y, bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Okey, B. Baca maklumat berikut. Bahan buangan X akan menjadi nutrien. So, jadi nutrien. So, yang ni ialah bahan buangan terbiodegradasikan. Sebab apa?
Bahan buangan X adalah bahan organik yang mudah direpukkan oleh siapa? Oleh mikroorganisme. Okey, mikroorganisme. Okey, ramakan apakah yang akan berlaku jika bahan buangan Y dibakar ni yang tidak terbiodegradasi pula? So, apa yang berlaku kalau bakar juga? So, kalau bakar plastik-plastik asap jadi hitam. So, berlakunya bahan buangan Y ni tidak terurai ataupun tidak direput. Dia boleh terbakar tapi dia tak terurai sebab tak ada benda yang boleh menguraikan. So, adakah bakar tu sesuai? Kita kena jawab yang ni dulu. Adakah sesuai? Jawapan dia, adakah sesuai dua ni? Kena jawab yang ni dulu. So, jawapan dia, langkah membakar bahan buangan Y tidak sesuai. Kena jawab yang tu. Lepas tu soalan tanya pula sebab. Sebab apa tak sesuai? Sebab boleh mencemarkan alam sekitar. Kena jawab dua-dua. Kalau kita hanya jawab satu, tak betul. Tak dapat markah. Ataupun kalau kita tak jawab sesuai dengan tak sesuai ni, sama juga, tak ada markah. Kita bagi sebab terus ya. Tak boleh. Okey, so kena bagi dua-dua. Okey. Laju kalau kat sekolah satu muka surat setengah jam. Okey, tak apa. Ni kita nak ambil masa sikit je. Okey. Kita habis berapa? Kau ikut habis ya ke sebelah ni. Tapi lajak sikit kot. Lagi kamu nak sambung dengan bahasa Arab pula. Okey. Baik. Sikit lagi dalam 2 minit ke 5 minit lah. Okey, kita nak habis sikit lagi. Okey, untuk muka surat berikutnya, muka surat 85. Okey, kamu boleh garis no? Garis yang mana ustaz garis tu kamu garis juga dalam buku. Jumlah tenaga yang digunakan untuk menghasilkan produk. Yang ni ialah orang kata apa, maklumat lah yang dia bagi. So, bila mana dapat carta palang, kena label PMPB. So, kita label PMPB kita. PM mati, duduk bawah. PB bangun, duduk tegak. Okey, labelkan PMPB dalam carta palang. Okey, so soalan tanya, nyatakan dua maklumat. Soalan tanya maklumat. So, apa itu maklumat? Maklumat ialah pemboleh ubah. Kalau minta dua, kita bagi dua-dua ni lah. PM dengan PB ni. Kalau kata minta satu, bagi PB. Lebih sesuai. Okey, lebih tepat bagi PB. Okey, tak salah bagi PM. Tapi biasanya kita akan guna PB lah. Kalau untuk satu maklumat. Kalau dua, boleh bagi PM dan PB. Okey, so dua maklumat kita yang ni lah. Jenis produk. Jangan tulis produk saja. Bubuh jenis. PM ni tak ada tulis lah. PM PB tu tak nak bagi nampak lah. Okey, so PM PB. Nak tulis PB duduk atas, PM duduk bawah pun boleh. Nak tulis jumlah tenaga duduk atas, jenis produk duduk bawah boleh. Okey, soalan B. Bandingkan. So, perbandingan dia mesti sama ada kurang ataupun lebih. Dua tu je. Okey, kurang ataupun lebih. So, kertas lebih ke plastik lebih? So, kertas lebih ke kurang? Kertas kalau kita tengok kat sini, kurang. Okey, kurang. So, kurang lah jawapan lah. Okey, simple lah. Sign ni dia sikit spesifik pada soalan. Okey, C. Tidak terbiodegradasikan. Ada dua kat sini, aluminium dan juga plastik. So, kelebihan mengitar semula dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okey, kita proceed. Muka surat berikutnya 86. Apakah maksud sisa toksik? Sisa toksik ialah bahan buangan yang berasal daripada yang pertama secara kimia, yang kedua bahan industri, dan yang ketiga sisa pertanian. Okey. B. Apakah jenis bahan sisa toksik? Terbiodegradasi ke tidak? So jawapan dia ialah tidak. Okey, tidak terbiodegradasikan. Okey, keburukan pula. So sisa toksik ni apa keburukan dia? Bahan buangan tidak terbiodegradasikan ni akan kekal berada di persekitaran. Dia tak reput. Sebab bahan ini tidak boleh direputkan oleh mikroorganisme. Dua cara kita nak buat bahan-bahan ini. Kita rawat dululah minyak-minyak ni sebelum dilupuskan, sebelum dihapuskan.
Okey, dan yang kedua, kita tanam yang telah dirawat ke dalam tanah. So apa kesan kalau kita tak buat elok-elok, kita tak buat, kita tahu ikut dah ni kalau tengok dalam cerita Awang Kenek kan. Monster dah tu. Okey. So dua kesan. Kalau kesan, soalan tanya kesan mesti benda yang buruk lah. Benda yang memudaratkan, membahayakan. Kalau tanya faedah, faedah ialah benda yang baik. Okey, so apa kesan buruk dia? Kesan buruk ialah menjejaskan kesihatan. Okey, menjejaskan kesihatan. Dan yang kedua, menyebabkan pencemaran alam sekitar. Okey, boleh pilih jualan nanti kamu tengok balik. Okey, next. Kalau Dan, salin. Salin, dekat mana yang Dan? Okey, muka surat 87. Raja Harimau menunjukkan bahan buangan yang terbiar di tepi jalan. Duk ada tepi jalan. Okey, kesan sama agak kesan buruk. So, apa yang berlaku? Bagi satu cukup. Kat sini tak buh 3. Buh 1 lah. Pencemaran bau ke, haiwan perosak bertambah ke, pembiakan nyamuk ke. Buh pencemaran bau lah ni. Kalau sampah minyak tu bau dah. Ataupun pembiakan nyamuk lah. Tin. Okey, cadangkan satu cara yang boleh dibuat. Botol kaca, tin aluminium 2 ni. So, yang ni ialah bahan kitar semula. So, kita boleh buat kitar semula. Okey. So, tong sampah. Apa pemerhatian? Apa yang dia nampak? Sisa-sisa makanan tu. Sisa makanan sudah reput. Sebab lama dah 2 minggu buat tong sampah dalam tu reput dah. Okey. Jadi ulat ke ada sebagainya kan. Ulat sampah tu. Okey. Berikan satu inference. Sebab apa reput? Sebab telah terbiodegradasikan. Telah direputkan oleh mikroorganisme. Okey, contoh lain, seleng sisa makanan, kertas, bahan kumuh, bahan tinja. Okey, dan yang terakhir. Laju 6 kau surat terus. Okey. Dia buang sampah dalam tong sampah. Apa kesan dia act dengan Y ni? Yang ni kelang lepas minyak. Menyebabkan berlakunya pencemaran air. Okey, pencemaran air ni minyak ni sampah. Okey, 2 cara untuk mengatasi. Yang pertama, buang sampah ke dalam tong sampah lah. Yang pergi lempak dalam sungai apa. Okey, buang dalam tong sampah. Kalau minyak ni nak buat macam mana pula? Okey, minyak ni kita kena rawat dulu baru kita buang ke dalam sungai. Okey, rawat ni kita nak buang bahan-bahan kimia yang berbahaya lah. Okey, so kita nak rawat. Apa tu? Sampah. Okey, so si... Itu sampah ke? Ya, itu sampah. Okey, Raja di bawah menunjukkan pelupusan bahan buangan secara tidak terancang yang boleh mencemarkan alam sekitar. So sampah penuh sampai keluar. Okey, yang kedua dia bakar. Okey, cadangkan 2 amalan pengurusan. 2 amalan pengurusan. Tadi kita tengok ada 5 kan cara pengurusan. Amalan pengurusan. So yang pertama kita boleh buat apa? Kita boleh asingkan. Kalau kat tong sampah ni kita boleh asing, ada tayar, ada kayu, ada kerusi, ada raga. Okay, so kita boleh asingkan bahan buangan mengikut jenis. Ataupun dah bila kita asing, apa yang kita boleh buat? Kita boleh kitar semula atau guna semula. Okey. Laju kita jawab buku latihan kita ni. Okey, so sekian. Terima kasih. Ada soalan apa-apa nanti boleh tanyalah, boleh tanya kat ustaz sendirilah. Okey, jadi cukup sekadar tu saja. Dah lejak lah 10 minit. Nanti kamu tengok boleh sambung dengan bahasa Arab pula lah lepas ni. Baik, so sekian saja daripada ustaz. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang dari kelemahan ustaz sendiri. So moga-moga sedikit perkongsian kita pada pagi ini Allah berkati ilmu kita dan mudah untuk kita pelajari. Amin. So kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.